Okey. Mantaplah Google Meet sekarang. Kita nampak apa yang kita share. Kita nampak tak? Hmm. Ini sebab anda pakai Linux. Sebab tapi lambat juga lah update untuk Linux. Untuk browser anda pakai Brave tau, Brave. Tak pakai Chrome lah, tak pakai Chrome, tak pakai Mozilla Firefox, anda pakai Brave. Sebab sejak anda pakai hampir 2 bulan ke lah, performa dia okey. Contohlah kalau macam anda tak ada line kan, so kamera akan hilang. Untuk Google Meet lah, dia akan macam optimize kan. Sekiranya flow tu kan cantik lah kita boleh dengar suara, tapi malangnya tak tahu lah apa benda yang berlaku. Dia buka kamera tu tak tahu kan. Itu masalah. So kalau nak jadi macam MC, kalau nak jadikan MC ataupun jadi juri yang tiba kan, jadi juri untuk tengok orang buat aktiviti fancy kan, tak dapat lah sebab tak nampak. Kena pakai sebab line tak overplay kan. Satu setting yang bagus juga lah kalau ada masalah line. Saja nak kita tahu. Okay, ni pun jumpa ni kat mana waktu kat YouTube. Jumpa dekat tengah scroll, tiba-tiba jumpa tentang cryptocurrency, tahu kan, tentang Bitcoin, tentang mining. Saja dia tiba keluar kat tu. Dia anda buka channel dia. Lepas tu dia keluar tentang brief. Anda tengoklah. Baca sekejap. Tapi tak dapat pun dia pergi mining tu, tak apalah, tak kisah pun. Tapi punchline pula yang macam benefit, terus guna lah. Okay, baik. Ini terus masuk dengan akhlak dalam Islam. Itu dengar itu kan. Siapa yang bentangkan akhlak dalam Islam? Kalau ibadah sahih kan. Kalau akhlak. Oh, ibadah tu orang lain, akhlak ni sahih. Oh, okey. Naik tadi sahih. Comel dia. Baik, tadi pun jumpa dia. Cerang online lah. Orang Kedah. Dia orang Penang. Okay, baik. Akhlak dalam Islam, slide yang April 2019 tu ada tahun sebelum ni tak ada pula tahun-tahun. Wah. Okay, baik. Ini seperti biasa kita start dengan apa? Tadabbur. Okey, tadabbur. Perbincangan hadis dengan perbincangan Al-Quran. Cumanya ayat ni macam tiba-tiba tulis ayat itu kan. So anda terpaksa buka balik Quran untuk cari ayat ni. Sebab kan kita nak bincangkan iaitu orang-orang yang menafahkan iaitu tu ada sambungan depan kan. Itu macam anda pelik pula dengan slide ni. Anda buka teks sana, anda tak ada berkaitan dengan Al-Quran. So yang macam 134. Terlalu nak buka Quran sekali dah. 134 surat 67. Okey, baik. Dia sambungan pada ayat 133, iaitu kalau maksud dia tu dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu ini sebab disebut iaitu tu. Iaitu ni macam dia nak kita tahu siapa yang dimasukkan dengan apa? Yang masukkan dengan orang takwa tu. Atau orang yang beriman. Asal dia masuk surat ni. Kat sini. Hilang pula dia. Iaitu orang-orang yang berdermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baik. Ayat 135 dia. Sambungan lagi, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah SWT, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka tidak telah lakukan itu, sedang mereka
mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Okey, baik. Ayat pada muka surat ni muka pada Allah suruh permulaan 133 ni. 133 ni. Allah suruh kita segera. Dia kata segera. Wasari'un. Kita kena bersegera untuk mengerjakan amal. Untuk mendapatkan keampunan. Ini poin yang nampak kat awal ni adalah kita buat amal tu, yang lepas kan ibadah kan kita buat untuk kita sebagai hamba Allah kan. Untuk untuk buat ibadah. Okey, kali ni dia apa yang disebut sampaikan, kita buat amal ni untuk dapatkan keampunan. Dan amal apa yang disebut-sebut? Macam yang sebutkan ni, iaitu orang yang menafkahkan ataupun mendemakan duitnya pada waktu senang atau susah, nahan amarahnya, dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Okey, baik. Anda suka untuk membincangkan tentang kemaafan. Sebab apa kemaafan? Sebab tempat nak raya kan sebulan lagi tiba. ingat rayanya. Okey, baik. Sebulan lagi kita akan macam Aidul Adha lah. Sebenarnya Aidul Adha ni lebih besar perayaan dia instead of hari raya haji, hari puasa. Hari puasa sepatutnya hari puasa ni raya sehari je, tapi kalau Aidul Adha 4 hari kan. Maksudnya yang lebih besar ni yang sana, tapi orang Melayu ni terbalik kan. Kalau hari haji dia banyak kasih duit sedekah. Waktu hari haji pula, hari puasa. Hari haji dia bagi sikit-sikit je. Alasannya duit tak ada. Itu. Ni waktu kecil dulu lah, waktu kecil dulu. So kita pun dibangunkan ataupun dibesarkan dengan falsafah tu. Rupanya bila tengok balik rupanya terbalik dah. Melayu ni selalu terbalik. Gila. So anda suka nak sebut tentang kemaafan. Sebab bila kita sebab tadi anda ada usulah lain, so, anda sebagai ada usulah lah. Sebab kita sebagai pemberi ni kan kita kena menambah juga kita punya kan. So ada satu point tu daripada para anak usulah para sahabat-sahabat lain sebut tentang bukan kemaafan, dia sebut tentang penipuan. Penipuan. Isu kita elak menipu dan so on lah. So Nakib ni sebut lah, orang yang nipu ni dia macam ada satu kerisauan. Kerisauan sebab apa? Sebab orang di kerisauan bagi orang yang menipu ataupun orang yang buat kesalahan ataupun orang yang buat dosa ni, kesalahan ni adalah untuk orang lain tahu akan kebenaran. Maksudnya kita, macam kita lah, kita ambil duit contohnya. Kita takut kalau orang tu tahu yang kita ambil duit. Itu. Maksudnya kat sini satu dia sedarlah kita buat dosa tu kan. Satu lagi sebabkan takut kerisauan tu. Orang beriman dari kerisauan, kalau dia tak ada iman tu, maybe dia dah lama buat kerja tu, hilang iman dia ke apa, tu satu hal lain lah. Ni yang disebutkan tadi adalah dia jadi kerisauan pada diri sendiri pula kan. So kemaafan diri sendiri pun perlu juga. Itu satu hal tentang kerisauan seorang penipu ataupun seorang pembuat dosa. Ini yang macam perlu dititik beratkan lah. Sebab kadang-kadang bila kita larut dalam dosa ni, kita nampak macam ayat Twitter lah, day by day. Ayat tu, ayat kita, ayat TikTok. Day by day. Day by day, lelaki semua sama. Tiba. Itu. So kat sini, itu satu lah tentang penipuan. Satu tentang kemaafan ni. Memaafkan orang, boleh kata mudah, boleh kata susah juga lah. Contoh lah, dia buat keadaan senang kita boleh maafkan. Maksudnya dia buat macam buat salah kita sikit kan. Kita boleh macam dia bayar lambat hutang, kita boleh maafkan sekejap and so on. Tapi kalau perkara tu dah menghancurkan hati kita kan, meluluhkan hati kita, maybe dia buat khianat ke apa kan. Ini memang sangat susah untuk kita maafkan. Dan bila kita maafkan pun, hati kita kadang tak terima. Betul tak? Kita boleh maafkan. Tapi dendam tu masih macam kadang-kadang ada. Itu. Ni yang open selalu dia sebut maafkan waktu raya kan. Maaf saya batin. Tapi tu lah, dia masih ingat lagi. Dia masih ungkit lagi. Atau perempuan lah, tiba perempuan lah. Perempuan kan dia ingat semua kesalahan sejak kita lahir. Tiba. Padahal kenal kita semalam. Itu lah. Sebab ini agak susah bab kemaafan ni. Itu yang satu hal yang mana Nabi unjur kepada kita ataupun dia anjur kepada kita adalah untuk kita
sentiasa maafkan orang, sentiasa minta ampun. Kita minta ampun diri sendiri, istighfar, dan juga itu dia minta ampun kat orang lain. Waktu tidur lah, waktu tidur kalau siapa yang join satu tarikat ke ataupun dapat satu amalan yang astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Maksudnya apa? Maaf, astagfirullah kan kita minta keampunan ke atas muslimin dan juga ke atas semua muslimat. Ini satu daripada Ratib Al-Hadad lah, kalau pernah dengar Ratib Al-Hadad. Al-Hadad ni satu imam, dia diberi gelar Al-Hadad lah. Kita selalu baca Al-Masyurat kan, tapi ni Ratib Al-Hadad ni macam banyak panjang lagi lah. Surat kan ada dua, satu Sugro, satu Kubro. Yang kita baca ni yang simple lah kan. Kubro ke Sugro? Kita baca yang Sugro. Yang Kubro banyak panjang lagi, tapi kita ambil yang pendek kan. Itu pun nak buat pun kita ambil yang paling mudah. Itu baca 3 kul. Isi panjang tu pun tak sampai 10 minit pun. Tapi tu lah. Kita kadang-kadang pergi kira kan, tapi tak apa lah. Tapi alhamdulillah kita ada satu dapat ilmu tu, bagus lah. Lepas tu untuk amalkan tu pun satu jihad juga lah untuk kita. So itu ilmu ni jihad. Balik pada Ratib Al-Hadad tadi. Ni selalunya orang yang pergi ke pondok ataupun ke pondok. Anda pun ke pondok pun. Anda dapat pun sebab orang pergi pondok, dia balik ke rumah sewa tu, dia kasi, tu dia amalkan. So kami pun hemat je lah. Benda tu lah. So dia sedap juga lah. Zikir-zikir tu mau pada doa-doa je. Sama yang Masyurat cuma mau pada doa-doa. Cuma Masyurat tu dia macam ternampak lah dia punya hadis. Semua tu kita tengok daripada susun jalur tu disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Yang mana dia yang mempelopori sistem usrah tu pula kan. So antara cara tarbiyahnya adalah untuk tarbiyah secara rohani lah, selain daripada kita tarbiyah dari segi fikrah, sebuah pemikiran. Macam yang kita buat sekarang ni, tajuk yang last dah kan, tajuk akhlak. Dia buat satu lagi tentang tarbiyah. Satu lagi iaitu tentang zikir lah, tarbiyah zikir. Di mana selain daripada puasa and so on, dia kumpulkan untuk Masyurat. So balik pada kemaafan lah. So kita kena senang sebut dia, dia senang untuk memaafkan, tapi nak melupakan kesalahan tu agak susah. Ini semua adalah macam lumrah manusia. So kita kena sentiasa sentiasa tazik kita punya kemaafan lah. Kita minta maaf sampai hilang, tapi kita rasa ikhlas dengan apa yang kita nak maafkan. Kalau kita just sekali maafkan tu, macam tu lah. Terlalu kampung kan. Bodoh kata maaf, tapi makan sihir tak tiba kan. Tak ada lah. Macam lawak lah. Ganas tu. Sebab semalam dia cuba keluar kat Twitter. Katanya umur 23 dah pandai belajar ilmu sihir kan. Tak baca pula, dia keluar kat noti. Tiba-tiba kan. Tak tahu datang mana Twitter. Ya baik, itu tentang surat Al-Imran. Nanti boleh baca satu muka surat tu, surat 67. Yang ada sambungan lagi. Ali Imran. Kenalkan siapa Ali Imran? Itu Luqman Hakim, salah Ali Imran lain. Luqman Hakim tentang tu. Okey, ni hadis 40. Yang ketiga, anda tak pasti ni daripada, kan anda sebut itu kan, dia ada dua buku yang selalu kita baca. Satu Imam Nawawi dan satu lagi buku daripada kitab Al-Fahmi Zamzam. Tapi anda tak pasti daripada yang mana. Tak apalah kita sebab ni pun hadis yang selalu kita baca lah. Kita tekan baca lah, kita dengar. Kalau kita tengok daripada bahasa Melayu dia ni, daripada Abu Abdul Rahman Abdullah Ibnu ataupun Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maksud anhuma ni banyak. Tak apalah. Maybe. Tapi ni sebutkan seorang, tak apalah. Apalah. Beliau. Kita sebut tu beliau je. Okay, tak apalah. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Islam itu terbina, teribna atas 5 perkara. Naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Okey, ini macam apa? Macam hadis ibadah lah kan. Walaupun kita bincang tentang akhlak. Mana pun tak pasti. Tapi okeylah, kita bahaskan sikit macam undangan je lah, undangan pada yang lepas. Okey, pokok perbincangan hadis ni dia ada macam ada 3 lah. Satu ni tentang binaan Islam tu sebenarnya. Islam ni tertegak dengan 5 tiang ni kan. Yang mana 5 ni agak seperti yang kita sebut sebelum ni lah, penting dan dia kukuh. Yang mana kelima-lima tu dia ada matlamat sendiri, syahadah untuk syarat diterima amalan. Maksudnya kalau tak ada syahadah, sia-sia amalan. Macam orang luar dia buat amalan, bagi banyak zakat ke, zakat lah, bagi banyak sumbangan dekat Palestin ke apa, tapi still juga kalau dia bukan Islam, rugi lah. Macam tak ada macam buat kerja sia-sia lah itu lah. Solat untuk penghubung antara hamba dan juga Tuhannya. Dan pertama kali dihisap. Dan juga zakat untuk suburkan harta ataupun berkat ataupun sucikan diri. Maksudnya kita kena ikhlaskan diri